Dan kita melihat bagaimana Allah Ta'ala mengulangi seruan kepada orang-orang yang beriman ini hampir 89 kali seruan Allah Ta'ala kepada kita. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada kita dengan diulangi sebanyak itu. Kita sayang kepada ahli keluarga kita, anak, isteri, maka kita senantiasa ulang tentang peringatan dan juga larangan. Kalau anak tak sembahyang lagi, kita ingatkan lagi. Kalau anak tak sembahyang lagi, kita ingatkan supaya mereka ini melakukan ibadah sembahyang. Kalau tak mandi lagi, kita ingatkan lagi. Maknanya begitulah tuan-tuan, kita sayang pada mereka ni, ingatkan mereka walaupun suami dan isteri. Ingatkan senantiasa tentang kewajipan ini. Maknanya kita ingatkan kepada mereka, maknanya kita sayang kepada mereka. Jangan kita hanya menyatakan hanya sekali dalam hidup kita, terpulanglah, nak ikut-ikut tak nak ikut dah sebut beberapa kali dah. Bukan begitu sebenarnya. Benda kebaikan dan keburukan ini sentiasa kita ingatkan kepada pasangan kita. Jadi begitu juga Allah Ta'ala sentiasa ingatkan kita. Kita sebut tadi 89 seruan Allah Ta'ala kepada kita, yang mana Allah Ta'ala sayang kepada kita, dan Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita sentiasa beringat dalam arahan ini. Dan arahan seumpama ini kepada orang beriman, ada yang datang dalam bentuk arahan dan ada yang datang dalam bentuk suruhan. Jadi malam ini Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk, ayat ini Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk larangan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu meninggikan suara kamu lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Nah, satu arahan Allah Ta'ala kepada kita supaya kita tidak meninggikan suara kita lebih tinggi daripada suara Rasulullah SAW. Mungkin kita terfikir itu dulu Ustaz, lah ni itu dulu, lah ni insya-Allah kita akan lihat bagaimana kata ulama mengenai dengan ayat ini dalam kita nak memahami teks ini. Jadi Al-Quran seperti mana yang tuan-tuan maklum, saya juga maklum, diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran itu juga sesuai dilaksanakan di sepanjang masa dan zaman. Jangan kita menganggap bahawa Al-Quran itu diturunkan pada zaman Rasulullah maka tak sesuai dilaksanakan pada hari ini. Tak, salah tanggapan kita. Dulu, kini dan selama-lamanya Al-Quran cukup relevan pelaksanaannya dalam kehidupan manusia hari ini. Dan yang kedua kata Allah Ta'ala, wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras. Maknanya kalau kita nak melihat konteks ayat ini, maka dalam kehidupan kita hari ini, saat kita bertutur dan bercakap, kalau boleh, janganlah lebih tinggi daripada suara kita di hadapan orang lain. Jangan tinggi suara, jangan tinggi suara, dan jangan keras suara, kecuali pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh syarak. Contoh azan perlu kepada suara yang tinggi. Kalau di azan suara macam dalam kelambu, pakat orang tak bangun tuan-tuan, kan? Pakat orang tak bangun. Begitu juga imam kena tinggikan dia punya nada tu. Dia tak marah, tapi dia nak beritahu supaya kita tak mengantuk saat kita mendengar bacaan imam. Dalam tentera ataupun polis, dalam arahan-arahan semasanya, masya-Allah kita lihat mereka menggunakan suara yang agak tinggi dalam nak mengerahkan dan mengarahkan sesuatu tindakan itu dibuat. Betul Kalau polis panggil bangun, gerak, yang tu pakai polis pun terlena lah, mesti keras suara ketua dia. Begitu.
Jika masalah itu ada untuk dilakukan, silakan. Masalah. Tapi kalau masalah itu tidak perlu, maka tak perlu kita meninggikan suara ataupun tak perlu kita mengeraskan suara. Contoh di hadapan isteri kan, di hadapan suami, betul kan? Dengan anak-anak. Jadi kita cubalah bang. Kita cuba dalam hidup kita. Suara kita yang tinggi itu, yang keras itu dalam hidup kita bersama dengan keluarga misalnya, kita berusaha bagaimana nak merendahkan suara kita itu dalam kehidupan rumah tangga. Kadang kita marah kan, marah suara kita macam halilintar. Marah isteri, marah suami. Suami pun ada kena marah juga dengan isteri. Marah anak. Yalah, kita orang lelaki-lelaki kan, begitulah, ada sifat yang nama dalam diri kita yang namanya panas baran. Orang lelaki ni dia panas. Itu dia suka minum dia suka minum air batu supaya nak menyejukkan dalam tubuh badan dia. Jadi tuan-tuan, saya ingat tak perlu untuk kita nak meninggikan suara kita di hadapan mereka ini. Contoh di kedai kopi, di kedai mamak, nak order makanan tak payahlah tinggi-tinggi suara. Oh, kopi satu. Oh boy. Pelan-pelan je lah. Kopi satu ke kan? Kopi satu. Dah, tak payah nak tinggi-tinggi. Tak perlulah bang. Tambah pula kita melihat ni saat kita berada di jalan raya misalnya, yang ni pun kadang-kadang kita over control lah istilahnya begitu. Tambah pula orang potong queue. Siap kau potong queue. Buka cermin kadang-kadang makin hamun. Wallahualam, saya ingat tak perlu kot Yang perlunya bersabar je. Tak apalah tuan-tuan. Mana boleh ustaz, dah 2-3 biji kereta potong, mana boleh. Kita bagi can lemak berkrim lah diorang. Jadi itulah tuan-tuan, kita kena kontrol. Itu je. Sebab larangan ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dah turun dah lama lah tuan-tuan. Sejak 1400 tahun lamanya. Dah lama dah. Jadi hari ini bagaimana kita nak mengimplementasikan ayat ini dalam hidup, itu je yang sangat penting untuk kita faham. Kajari ba'dikum li ba'din, kata Allah. Sebagaimana kerasnya suara sebahagian daripada kamu. Yang ni Allah Ta'ala maha mengetahui yang suara kita ni memang keras. Memang begitu. Ada sebagian orang memang suara dia begitu bang, tapi hati dia baik. Dah nama suara semula, jadi nak kata macam mana, nak memperlahan tu memang agak sukar. Tapi perlu untuk dia memperlahankan suara dia. Dia kena cuba. Sebab dalam diri kita ni tuan-tuan, kita ada satu sifat yang namanya madmumah, sifat yang dikeji. Betul kan? Pemarah, panah baran, kedekut, apa lagi tak sabar. Pendek kata, sifat-sifat buruk ni memang ada dalam diri seseorang ini. Saya pun ada juga. Dan satu lagi sifat yang namanya mahmudah, sifat yang baik pun ada dalam diri tuan-tuan, juga ada dalam diri kita, di saya. Jadi antara dua ni kita kena kontrol. Yang baik kalau boleh kita zahirkan, pemurah, zahirkan. Apa lagi? Pemaaf, zahirkan. Pemurah, zahirkan. Pendek kata, sifat-sifat yang baik ini kita kalau boleh cuba zahirkan dalam hidup kita. Implementkanlah, maksudnya kita laksanakan. Kalau boleh sifat yang buruk ini kita kurang-kurangkan. Dah terbiasa marah, dah biasa panas baran dulu, kini dan selama-lamanya. Pantau orang tegur, angkat tangan dia, kau nampak ni, tentang ada black belt. Lepas tu pula bagaimana sifat kedekut dalam diri kita ini kita cuba tadi buangkan. Rajin menderma, walaupun tak banyak, sikit tak sikit, begitu. Yang penting ulok, walaupun tak banyak. Sebab kita nak ringankan tangan ini, nak menyumbang ni. Jangan sampai bab nak menyumbang ni menggigil. Warna apa dalam poket tu? Kita nak biasakan bang. Itu yang kita dok sarankan kepada keluarga kita semua ni. Anak-anak yang pergi sembahyang Jumaat, kalau boleh bapak dia titipkan RM1 gitu. Cakap anak, ini RM1 untuk tabungnya, bukan untuk dijorankan. Supaya anak nampak tabung tu jangan dijoran.
tabung itu untuk menyumbang. Sentiasa latih anak-anak ini begitulah. Setiap Jumaat masukkan RM1. Bang dah besar nanti bang, tangan dia gatal dia nak menyumbang. Wah, yang itu sampai ke tahap itu lega lah kita bang. Kadang-kadang kita tak dilatih begitu kan, itu yang jadi kadang-kadang duit RM1 lebih banyak, duit biru lebih banyak daripada duit hijau. Mana-mana masjid pun pergi, buka-buka duit biru, alhamdulillah, bagus kita bagi duit tu, derma. Tapi kalau boleh ada peningkatan daripada derma itu. Daripada yang terbiasa RM1 akan datang RM2. Slow bang, pelan-pelan. Akan datang besok RM3. Gitulah dalam hidup kita. Nak biasakan tangan ini gatal je nak menyumbang. Jadi kalau boleh sifat yang madmumah, yang buruk ini kita buang jauh-jauh, ataupun kita buang jauh-jauh. Jangan diletakkan dalam hidup kita. Walaupun ada, tapi kalau boleh kita hilangkan. Yang tu kena usaha kita bang, bukan usaha orang lain. Usaha kita sendiri bagaimana nak menghilangkan ataupun nak mengurangkan sifat madmumah itu dalam diri kita. Dan hujung ayat ini Allah Ta'ala sebut antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dengan tingginya suara kamu itu, dengan kerasnya suara kamu itu, kata Allah Ta'ala, akan menghapuskan amalan kamu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Jadi kesan daripada tinggi suara itu boleh memberi impak yang buruk dalam kehidupan kita. Ini perlu kita jaga-jaga. Dalam konteks ini tinggi suara, untuk kita faham dalam konteks yang lain apa saja arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka itulah usaha kita untuk nak kita jauhkan dalam hidup itu supaya kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Usaha bang, usaha. Usaha sedaya mungkin. Jangan kata tak mampu. Yang penting usaha ke arah itu. Apa saja bentuk larangan Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran, jangan ditunggu. Tak payah nak tunggu, tak perlu nak tunggu umur 40, 50, 60 pencen baru nak tinggal, baru nak beramal. Jadi benda kebaikan seumpama ini kita kena buat lala ni. Buat sekadar kemampuan yang ada. Dalam satu riwayat Sahih Muslim daripada Anas bin Malik, bagaimana seorang sahabat Rasulullah, ini menceritakan tentang ayat ini tuan-tuan. Yang mudah kita nak faham lagi ialah bagaimana zaman Rasulullah, seorang sahabat, saat dia bercakap ni tuan-tuan, begitulah, suara dia terlalu tinggi. Rupanya ada sahabat Nabi SAW yang bernama Thabit bin Qais. Suara dia bang, Masya Allah, tinggi suara, tinggi. Dan suara tinggi dia merupakan suara semula jadi dia. Susah nak hilangkan suara ini. Sebab orang Arab tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal, begitulah. Dia kalau tinggi memang tinggi gila. Tinggi gila. Maknanya memang itulah tuan-tuan, cara dia bercakap tu dengan kita ni tak ada macam istilah kita kata lemah lembut lah. Memang dia bernada tu macam kasar sikit. Betul. Kalau tuan-tuan bercampur dengan dia, melihat keperbadian dia, begitu biasanya. Cara dia berjalan kan, orang Arab, dia jalan tak ada macam kita lenggak-lenggok tuan-tuan. Jalan macam askar, jalan dia pun. Makan dia, cuba tuan-tuan tengok, tak mainlah ayam potong 12 tuan-tuan. Makanan dia tak mainlah ayam potong 12. Apa barang keseketul ni makan. Kita orang Melayu makan seketul nasi banyak, alhamdulillah. Yang penting kenyang Ustaz. Betul. Kita makan yang penting kenyang. Nasi. Ya. Nasi ikan nasi. Arab daging roti daging roti. Tengok tubuh badan dia, kekuatan dia, itu ini. Beza pula dia punya geografi negara dia kan. Hujan tak jarang-jarang, kita hari-hari. Tak. Jadi Allah Ta'ala bedakan kehidupan masyarakat begitu, itu keadaannya. Saya ada kawan tuan-tuan, dia kahwin dengan orang Arab, isterinya orang Arab Mesir. Duduk sampai berenam. Jadi dia kahwin,
bawa baliklah Malaysia. Isterinya takkan nak duduk Mesir. Dia balik dekat Sabak berenang. Yang bapaknya yang suami ni, dia ada bela ayam. Bela ayam. Orang kampung bela ayam. Berreban-reban ayam dia, banyak ayam. Orang kampung bela ayam lah, belitik lah semua. Anak dia balik, anak Arab ni balik. Bapak dia tak tahan dengan cara pemakanan menantu dia. Habis ayam dia berreban-reban. Hari-hari sembelih ayam. Sampai dia kata kat anak dia, engkau ni bawa balik musang ke mat? Dia anggap anak dia tu bawa balik musang. Sebab musang makan ayam. Ayam dia habis bang. Satu hari dia makan 1 ekor. Engkau mampu tak satu hari kau makan setengah hari setengah, malam setengah ekor? Mampu tak makan? Muntah bang. Dan tidak pun ketul kan dalam KFC contohnya. Nak makan setengah ayam tu 4 orang. Kau tengok cara dia makan bang. Bukan ayam Cik Noknet misalnya ni, nalah punya setengah. Pergilah negara Arab. Tak ada istilah boleh tak suku ayam. Tak ada istilah suku ayam setengah ataupun full. Dan mereka pula makan isi. Dia tak makan macam kita tulang digigit-gigitnya. Apa barang tulang digigit-gigit. Makan isi lebihnya buang ni. Kita dengan tulang-tulang, kalau goreng KFC lagi sedap. Dengan tulang-tulang aku gigit ni, kalau boleh telan aku telan sekali. Nampak? Tengok cara dia makan pun takut abang. Tapi itulah budaya dia, nak kata macam mana. Jadi sahabat ini itulah, memiliki suara yang agak keras, suara semula jadi. Jadi apabila turun ayat ini tuan-tuan, dia rasa macam sedih dan kesal. Apa taknya? Sebab ujung ayat ini yang kita baca tadi, antah bata'a a'malukum wa antum la tash'urun. Dengan tingginya suara, dengan kerasnya suara, amalan kamu akan hilang, akan hapus. Takut dia tuan-tuan. Sebab dia takut amalan dia akan hapus, hilang. Selepas daripada turun ayat ini, maka dia buat satu tindakan yang agak drastik. Agak-agak lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya memiliki suara yang tinggi ni, macam mana kita nak latih supaya suara kita ni tak tinggi? Suara biasa Ustaz, nak rendahkan memang susah. Agak-agak lah tuan-tuan. Ini terpulang pada diri tuan-tuan lah, terpulang pada diri saya lah. Macam mana nak mengurangkan kadar suara yang dah terbiasa itu. Itu suara, belum lagi tindakan yang lain. Kita sebut tadi sifat-sifat yang mazmumah tadi. Kita kena cover untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita nak ubah perangai, ubah sikap ini. Bukan mustahil bang. Bukan mustahil, kita kena cuba. Macam bulan puasa lah bang. Makan. Minum pagi makan, tengah hari makan, malam makan, nak tidur makan. Hidup ni makan je. Datangnya bulan Ramadan, Allah Ta'ala latih kita jangan makan sebulan bang. Jadi kita cakap pun cakap baik-baik je. Makan pun ni lah, buka pun sikit-sikit je kan, tak boleh makan banyak-banyak kan. Allah Ta'ala latih kita dengan adanya puasa. Paling tidak pun lepas puasa, walaupun bulan Syawal tu memang susah nak cover. Bulan Syawal memang susah nak cover, semua ada kan, memang makan semua. Tapi paling tidak pun kita ada latihan selama sebulan untuk kita tidak makan dalam hidup kita. Nah, adanya Isnin Khamis misalnya dalam seminggu, latih diri kita supaya berpuasa, nak latih supaya kita tak hidup ni makan je lah bang. Latihlah Isnin Khamis, Isnin 13, 14, 15, bulan-bulan yang bulan-bulan terang tu kan. Ini cubalah untuk kita ubah sikap cara hidup kita ini. Sik makan dia, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Itu kita punya motor tu. Memang kena makan Ustaz, tidak macam mana nak kerja. Betul tapi kita kena kawal. Itu yang Islam pun ajar bang. Cara kita makan pun kena kawal. Tak boleh kita makan ikut kehendak nafsu kita kan. Nabi kata hanya 1/3 misalnya untuk pemakanan, walaupun sedap macam mana sekalipun, walaupun perih macam mana sekalipun, hanya 1/3 je. Dan 1/3 lagi hanya untuk minuman, walaupun sedap macam mana sekalipun. Teh saka misalnya, teh saka memang sedap bang. Kat luar tu tulis teh saka, memang saya cuba sekali tapi potong kaki lah lepas tu.
Dia punya manis mak, oi. Silap-silap potong kaki kau lepas tu. Punya manis tapi sedap lah bang. Namanya teh saka. Nama pun mengerikan. Dan yang lebihnya ialah kita kena bagi namanya ruang kepada pernafasan. Perut kita tu ada ruang nafas. Kalau tidak jam kita bang. Mengah-mengah. Makanlah banyak, air dah penuh, tuan-tuan tahulah. Tak menafas lepas tu rasa macam nyawa-nyawa ikan gitu. Jadi Islam pun ajar kepada kita bagaimana proses pemakanan itu juga kita kena jaga. Seperti mana yang tuan-tuan maklumkan, kalau makan banyak ujungnya berpenyakit hasilnya. Baik. Jadi Sabit bin Qais ini tuan-tuan, tindakan drastik yang dia buat, Masya Allah, apa dia? Tak keluar rumah. Nak jaga punya pasal suara, tak keluar rumah lah bang. Nak jaga suara tu supaya tak tinggi ni, dia sanggup melakukan satu tindakan yang mungkin agak pelik. Tak keluar rumah. Disebut hampir sebulan ataupun 2-3 bulan tak keluar rumah sebab nak jaga suara ini supaya tidak tinggi di hadapan Rasulullah khususnya dan juga kepada orang lain. Kena jaga bang. Kena jaga. Ikutlah cara macam mana tuan-tuan boleh ataupun saya boleh buat, ikutlah. Kalau dah terlepas, kita astagfirullahalazim, insya-Allah. Dah terlepas, astagfirullahalazim, kenapa lah aku ni kadang-kadang, kita ni kadang-kadang lalai alpa kan. Bercakap tu kadang-kadang dah terbiasa. Tapi sebelum kita nak melepaskan sesuatu itu, kita kena fikir balik. Ingat balik tentang ayat ini. Jadi sampai dia tak keluar. Apabila tak keluar tuan-tuan, lama sangat Rasulullah tak jumpa sahabat ini. Lalu satu ketika Rasulullah berjumpa dengan anak perempuan dia. Rasulullah bertanya kepada anak perempuan dia, ayah ni lama tak nampak, di mana ayah dan sebagainya. Di mana ayah kamu lama tak nampak. Lalu anak perempuan dia mengatakan kepada Rasulullah, ayah tak berani keluar sebab ayah tak berani nak tinggi suara depan Rasulullah, dan ayah takut jangan amalan yang dia buat akan hilang, akan hapus. Wah, ini sahabat tuan-tuan ni. Sahabat ni dia punya keistimewaan dia ialah apa tuan-tuan? Ayat turun terus beramal. Ayat tu turun terus mereka ini beramal dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya sebut tadi ayat ini dah diturunkan oleh Allah Taala kepada kita sejak 1400 tahun lamanya. Tak payah tunggulah bang. Saya rasa tak payah tunggu dah lama dah ni. Yang penting tadi kita sebut tadi, berusaha ke arah itu. Usaha. Jadi tuan-tuan, Rasulullah tersenyum dengan kenyataan anak perempuan Sabit bin Qais ini. Lalu Nabi SAW menyatakan kepada anak perempuan dia, beritahu kepada ayah kamu, pesan kepada ayah kamu. Apa pesanan Nabi SAW? Nabi bersabda, Nabi mengatakan, lasta hunaka, tidaklah kamu di sana. Maksudnya tidaklah Sabit bin Qais ini ditempatkan di dalam neraka. Sebab apa? Dalam ayat ini, dengan tinggi suara, dengan keras suara, amalan akan terhapus. Di akhirat kelak kita akan dibuka oleh Allah Ta'ala segala amalan kita. Betul kan? Kita akan ditulis amal buruk, betul kan? Amal baik. Tak, kiraman katibin yang akan sentiasa menulis kebaikan dan keburukan. Walaupun sebesar zarah sekalipun ditulis. Walaupun sebesar zarah. Baik walaupun sebesar zarah ditulis. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarah sekalipun kebaikan akan ditulis. Walaupun kejahatan sebesar zarah sekalipun akan ditulis oleh Allah Ta'ala. Nih, kiraman katibin bang, tulislah. Alhamdulillah, malam ni kita sembahyang maghrib, lepas tu dengan kuliah, adalah sejam kita beribadah kepada Allah Ta'ala yang akan ditulis amal-amal kebaikan dalam hidup kita. Alhamdulillah. Malam minggu pula tu, bukan senang malam minggu nak duduk masjid ni. Biasa malam minggu ada jahal. Baik. Jadi Nabi memberi jaminan kepada Sabit bin Qais ini tak masuk neraka. Sebab walaupun tak ada amalannya terhapus selama itu, akan tetapi Nabi beri jaminan. Sebab apa? Sahabat ini tuan-tuan disebut tadi, turun ayat terus beramal. Jadi hidup kita begitu juga. Turun ayat, memang dah turun lama dah, kita beramal dan beramal. Kalau kita meninggal saat ini,
Usaha kita untuk nak beramal, insya-Allah abang masuk syurga kita. Insya-Allah. Insya-Allah. Itu kata Nabi sallam, innaka ta'ishu bil khair wa tamutu bil khair. Pesan kepada ayah kamu, hidup ayah kamu dalam kebaikan, mati ayah kamu juga dalam kebaikan. Allah sebab beramal. Untunglah kepada mereka yang dapat terus beramal dalam hidup dia, sebarang arahan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini, tuan-tuan. Itu saya sebut tadi, berusaha dah bang. Jangan kata nak tunggu tua, nak tunggu masa kosong, nak tunggu. Macam biasa bang, kalau kita menunggu, biasanya tak jadilah. Dah sampai waktu dia demam kita bang, kan? Jadi jangan tunggu kebaikan ini, jangan tunggu lama-lama. Wa innaka min ahli jannah. Ini dia punya bukan rekomen, dia punya jaminan Allah Ta'ala, jaminan Nabi SAW dengan sahabat ini, dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Jadi setelah mendengar jawapan daripada Rasulullah SAW, barulah Thabit bin Qais keluar, berani nak keluar. Setelah ada jaminan, akan tetapi kita melihat bagaimana beliau berusaha, bersungguh-sungguh untuk merendahkan suaranya, terutama di hadapan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Allahu Akbar. Boleh diusahakan. Dah 2-3 bulan latihan di rumah, nak, walaupun kadang-kadang terlepas juga. Tuan-tuan, dulu kalau tuan-tuan masih ingat, saya ingat zaman saya dulu, bukan zaman saya lah, maksudnya sekitar umur saya 40-an gitu ada satu, bukan ajaran lah, satu grup lah yang ajak nak untuk membersihkan diri, bersuluk. Biasa dengar tak di Negeri Sembilan? Adalah kawan-kawan ajak nak bersihkan diri. Kadang kita duduk bandar ni bang, kadang-kadang duduk bandar ni, kadang-kadang nak kawal hidup ke hidup, nak kawal diri ni memang suka. Betul Jadi kawan-kawan ajak bersuluk, mengasingkan diri daripada orang ramai. Wah, macam menarik ya. Pergilah bang. 3 bulan. Tapi saya tak tahan lah 3 bulan, 2 bulan. Kat situ penuh dengan amal, macam kawan-kawan keluar tabligh lah begitu Keluar tabligh kat masjid ni, apa dia buat, itulah aktiviti yang dia buat Sembahyang jemaah 5 waktu very confirm. Betul Duduk masjid, beramal itu ini, buat gas lah, pergi sana pergi sini, ajak orang dakwah ke masjid lah. Itu aktiviti mereka 4 bulan. Saya pun pernah pergi masa saya belajar dulu 4 bulan bang. Keluar dia 4 bulan tu jadi wali lah. Sekejap dia jadi wali. Dah pergi tengok bandar, tengok orang sana. Kadang-kadang susah juga nak kawal, tapi paling sedikit banyak dapatlah mengawal kita punya nafsu ni. Sedikit sebanyak. Jadi pergi bersuluk tu begitu tuan-tuan, beribadah sepanjang masa lah. Ada guru yang ajar untuk bagaimana kita nak bersuluk, nak membersihkan jiwa. Itu kaedah, di atas satu kaedah lah. Keluar lepas 2 bulan tu bang, memang macam Tok Wali lah. Tapi jangan berlagak lah, macam Tok Wali pun bahaya juga. Dia sendiri tu macam tadi dosa konon kan. Dia sebanyak dia sebut tadi, dia boleh menginkriskan kita punya sifat yang jahat-jahat tadi kepada sifat-sifat yang baik. Itu je. Tapi kena sentiasa lah. Kalau tak jaga, kadang dia lebih dahsyat daripada itu. Kadang dia lebih dahsyat daripada itu. Kena jaga. Itu yang disebut tadi, sedikit sebanyak. Sebab nak jaga hati ni bukan mudah. Baik. Para ulama disebut tuan-tuan, yang jangan tinggi suara zaman Rasulullah tu satu, bagaimana ulama memberi komentar. Pelaksanaan yang larangan yang tinggi suara zaman Rasulullah ini berlaku juga pada zaman kewafatan Nabi SAW hingga ke hari ini. Di antara ulama yang mengatakan hal demikian, Ibnu Katsir. Dari dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahawasanya ini salah satu pendapat untuk kita tidak tinggi suara ini di hadapan Rasulullah. Saat wafat hidup dan wafat, beliau mengatakan bahawasanya berkata lemah lembut itu, rendah suara, bukan hanya setakat semasa hidup Nabi, malah dekat makam Nabi juga perlu merendahkan suara.
Ini di antara satu komentar yang diberikan oleh Ibnu Katsir. Maknanya dekat Madinah ni tuan-tuan, kalau kita pergi umrah ke haji ke namanya, kalau boleh di hadapan makam Nabi, jangan angkat suara. Jangan angkat suara. Ataupun berada di Madinah. Kita berada di Madinah ni, kalau boleh jangan tinggi suara. Sebab di Madinah ini tempat Nabi berhijrah, dan Nabi disemadikan, makam Nabi di Madinah. Kita kena hormat saat kita berada di bumi Madinah ini. Walaupun kadang-kadang ada yang tak ada yang tak apa, tak sedap, ataupun tak satu tindakan orang lain kepada kita tu satu perkara yang kita tak suka misalnya. Nah, tak apalah, jangan tinggi suara. Kita order nasi berani satu, dia bagi setengah katakan. Oh, marah kita dengan orang, apa yang aku bayar penuh. Janganlah bising. Ingat, kita kena hormati yang namanya makam Rasulullah SAW. Bersama isteri ke kuatnya, bersama kawan-kawan, kita berumrah, kita berhaji misalnya, kita kena hormat saat kita berada di Madinah. Ini yang berlaku zaman Sayyidina Umar. Bagaimana dua pemuda ini tuan-tuan, dia bertekak, bergaduh di hadapan makam Nabi SAW. Lalu apa tuan-tuan Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar panggil dua pemuda ini, bertanya dari mana mereka ini datang. Tanya dulu. Rupanya mereka ini datang daripada Taif. Taif ini tuan-tuan, Taif ini dia dengan Mekah jaraknya lebih kurang 75 km. Dia pinggiran Mekah. Jadi orang Mekah dengan orang Madinah ini memang ada bedanya. Madinah ni agak berbeza, walaupun bandar, tapi berbeza perangainya dengan orang Mekah. Orang Mekah agak begitu keras sikit orang Mekah ni. Jadi tuan-tuan, dia datang daripada pinggiran Mekah ini, datang ke makam Rasulullah, dah terbiasa dengan meninggikan suara dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar tegur. Tu Sayyidina Umar kata, nasib baik kamu datang daripada Taif. Kalau kamu datang daripada Madinah sendiri, yang buat hal yang demikian, saya aku akan pukul. Pukul bang. Aku akan pukul keduanya. Sebab tidak menghormati nampak makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Dan ada juga ulama mengatakan, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Qayyim Jauziyah, seorang tokoh ulama besar, mengatakan bahawasanya orang siapa saja yang membaca hadis Rasulullah SAW mestilah baca hadis dengan penuh ta'zim dan hormat dan ta'zim. Macam kita baca Quran, kita baca Quran dengan penuh ta'zim, dengan penuh hormat, menghadap ke kiblat, betul dengan berwuduk, betul Kalau kat rumah tu boleh ke berlengging-lengging, kita kata pakai baju pakai baca Quran? Oh, macam tak hormat pula dengan Quran. Pakai t-shirt paling tidak tak. Betul Boleh ke perempuan baca Quran tak pakai tudung apa? Bukan tak jadi, bukan tak salah. Bukan salah. Tapi demi nak menghormati Al-Quran, pakai tudung misalnya, menghadap ke kiblat misalnya. Ini semua tuan-tuan demi menghormati Al-Quran itu sendiri. Jadi kata Ibnu Qayyim Jauziyah, hadis pun kalau boleh begitu. Wow. Sebab nak menghormati Rasulullah SAW. Apa yang kita sebut itu ialah kita nakalkan, kita pindahkan daripada mulut Rasulullah sebenarnya. Apa yang Rasulullah kata, kita sampaikan kepada orang lain. Jadi saat kita nak sampaikan kepada orang lain, kita kena cermat saat kita baca. Macam Quran, tuan-tuan, kalau kita tak boleh baca lagi, kita jangan geger. Jangan geger. Jangan paksa-paksa untuk baca. Nanti kita akan dilaknat oleh Allah Ta'ala Quran kepada kita. Kita kena belajar dulu, betul Kalau kita tak pandai belajar, kita kena belajar dululah. Belajar dulu, dah nampak macam okey, kata guru kata okey, dah boleh baca Quran, baru kita baca. Tak nak sampai Al-Quran laknat kita saat kita tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi hadis begitu juga, saat kita nak baca teks, baca dengan penuh hormat tadi dan takzim. Jangan melanggar je.
takut maknanya berubah dan sebagainya. Kalau tak boleh, baca terjemahan. Macam Al-Quran jugalah. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran, ada alternatifnya, ialah kita baca maknanya. Tak apa, kita berusaha nak baca Quran, mungkin belum sampai lagi, kata Tok Guru, nanti dulu, aku kata lampu hijau okey, jalan. Dan saat itu tuan-tuan, bukan bermakna kita tak boleh baca Quran. Baca, tapi boleh baca terjemahan. Jadi baca dengan penuh takzim. Baca Quran tuan-tuan ni, baca Quran ni, kita tak boleh bawa dia gitu kan. Kita bawa pun kadang-kadang kita letak kat sini kan. Tak. Kalau kita nak baca Quran ni, letak kat sini lah. Kadang pun kan ada letak kat atas kepala. Ada juga yang setengahnya sebab nak menghormati Al-Quran ini mulia. Al-Quran ini Al-Quran ini mulia. Jadi hadis Nabi begitu juga. Kemuliaan ni kita kena letakkan setaraf dengan Al-Quran. Sebab dia nombor 2. Lepas Al-Quran nombor 2. Dia punya perundangan penggunaan hadis itu. Jadi kata Ibn Qayyim, baca elok-elok, tanya pun elok-elok mengenai dengan hadis ini. Termasuk juga saat kita membaca selawat kepada Nabi SAW. Saat kita berselawat kepada Nabi, selawat dengan betul, dengan tepat. Jangan kita baca hentam kromo je. Bulan puasa biasa kita dengar, apabila Tok Bilal kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Okey. Dia selawat tu mu'alih, apa benda mu'alih pun tak tahu. Elok-elok sallallahu alaihi wasallam. Dah begitu. Kata Imam Nawawi, kita beri laluan dulu, nanti kita akan sambung sekali. Okey. Ada 3 minit lagi. Jadi tuan-tuan, selawat ini kena full spec. Jangan ambil setengah. Maknanya kita selawat kena ada SAW lah, sallallahu alaihi wasallam, gitu. Jangan kita selawat sallallahu alaihi. Yang tu salah tu. Bukan salah, tak lengkap dia punya selawat itu. Dan kita baca pun kan, biasa kita dengar sallallahu alaihi. Bacaan tu pun tak betul. Kalau nak baca pun betul-betul sallallahu alaihi. Begitu. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahawasanya itu tak full spec. Full spec SAW. Jangan SA je. Fullkan dia punya selawat kepada Nabi. Sebab selawat ini merupakan doa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat kita berdoa kepada Nabi dan mengucapkan salam itu, sebut, baca dengan elok, demi menghormati, mentakzimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi laluan, nanti kita sambung sikit lagi.
Baik, kita sambung sikit lagi. Ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksudkan jangan tinggi suara ialah kita kena menghormati sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ni tuan-tuan, kita kena hormat atau respect lah. Jangan kita merendahkan, jangan kita memperlekehkan sunnah ini. Contoh, kalau kita sedang makan menggunakan tangan kanan misalnya, jangan kawan kata alah tangan kiri pun boleh lah. Jangan kita merendahkan begitu. Kalau kita tak mampu nak melaksanakan satu sunnah itu, jangan kita memperleket ke orang lain saat orang lain nak melakukan sunnah itu. Menghormati maknanya setiap kelakuan kita seharian itu, jika kita terlepas pandang, kita kena lakukan balik. Itu namanya respect. Contoh, masuk masjid kaki kanan misalnya, sunnah Nabi. Sunnah yang Nabi perintahkan saat kita masuk masjid kaki kanan. Tapi kita terlupa, mungkin alpa nak cepat kaki kiri. Nah, saat kita ingat saja perkara itu, demi nak menghormati sunnah ini, apa kita buat? Kita reverse balik. Benda simple ya. Mungkin kamu kata, alah benda simple nak patah balik. Nak hormat abang, nak respect. Macam kita respect dengan mak ayah kita kan. Ada yang anak-anak respect dengan mak ayah, nak jalan pun sikit-sikit, mak temu lalu mak ayah temu lalu, nak pun sikit ayah temu lalu, banyak kali dah, sekali udahlah. Sebab dia nak respect kita lah, mak ayah nak respect kita. Adakah kita nak melarang tentang hal itu? Silakan. Kelebihan orang yang menghormati sunnah Nabi ini satu kelebihan bagi diri dia. Kalau kita tak mampu, nah kita jangan memperlekehkan, merendahkan. Sebab respect ni tuan-tuan, seorang sahabat, seorang anak sahabat Ibnu Umar, yang ditulis dalam kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Al-Kandalawi. Ibnu Umar ni tuan-tuan, Nabi tak suruh buat pun, tapi dia minat nak buat.
Nabi semayang kot nu, dia semayang kot nu. Bekas tu. Nabi semayang kot ni, dia semayang kot ni. Bekas tu. Tempat tu. Sehingga kan pernah Rasul semayang di bawah sebuah pokok. Apa Ibnu Umar buat? Pokok tu disiram, dibaja, dijaga. Nabi tak suruh, faham? Bila tanya sebab apa? Nak respect Nabi SAW. Imam Malik saat dia baca hadis, nak respect hadis ni, ambil wuduk lah bang, mandi lah bang. Ada kita saat baca Quran nak mandi ke? Yang penting ada wuduk. Nampak Imam Malik nak respect hadis je, mandi, bersihkan diri, berwuduk walaupun hadis, baca pula di tempat yang tinggi. Lepas tu pula berwangi-wangian. Dia kata hadis ni, hadis kita kena respect habis. Wangi lah bang. Saya pernah belajar di Pakistan dulu. Saya melihat tuan-tuan ni, Masya Allah, di kelas-kelas saudara hadis ini begitulah. Apabila Tok Guru baca hadis ni, tunduk, takut, respect. Saya kata apa hal lah ni hadis tu, ya Rabbi. Jauh lagi dengan kita lah bang. Kita dengar hadis, di mana pula? Kita tanya, apa lu cakap? Apa lu cakap lagi? Hadis lah bang, apa lu cakap ni? Kita pun kadang-kadang marah. Itu orang Arab tuan-tuan, kalau dia bergaduh, salah seorang daripada sallu ala Nabi katanya, selawat Nabi, Allahu Akbar, terus boleh shake hand lah bang. Punya power selawat itu. Tapi kalau kita berbala, selawat Nabi, apa barang selawat kau nampak ni? Lagi marah kita. Itu Arab mesti sebut tadi tu bang. Kalau ganai, kalau baik tu, baik betul. Macam pijak semut tak matilah. Nampak? Kita melihat betapalah penghormatan dan respect kepada hadis Nabi. Saya nak maklum kepada tuan-tuan, dalam pelaksanaan sunnah ini tuan-tuan, dia ada dua kaedah dia. Satu, apabila Nabi sebut, Nabi perintah untuk kita buat, itu jadi sunnah bang. Katakan Nabi sebut makan tangan kanan kan, ya gulam kul bil yamin, makan tangan kanan, dan maknanya kalau kita buat itu namanya kita melaksanakan sunnah Nabi yang Nabi perintah. Ada satu lagi yang bukan sunnah, tapi dia beri pahala oleh Allah Ta'ala, yang Nabi tak suruh buat, tapi kita minat nak buat, dapat pahala. Tapi itu bukan yang namanya istilah sunnah yang kita sebut tadi. Sunnah Nabi arahkan, Nabi suka buat, Nabi suka lakukan, kita just follow saja, seperti mana penghormatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar tadi. Contoh, ada makanan yang Nabi gemar tuan-tuan. Ada makanan, contoh tuan-tuan, ada beberapa makanan yang Nabi gemar untuk makan. Tapi kalau kita rasa kita nak ikut Nabi yang suka Nabi makan, silakan. Tapi kalau kita nak makan pun tak apa. Nampak? Contohnya Bali. Air Bali. Ada tuan-tuan minum air Bali suam? Jarang-jarang lah kan. Pergi kedai mamak je, teh tarik, Nescafe tarik. Ataupun ikutlah air apa, air ais kan. Kalau ada minta Bali kosong, Bali ais ataupun Bali suam satu, mana punya orang order Bali ni? Kawan-kawan kita apa barang order Bali? Kau duduk zaman mana ni? Jarang-jarang kita dengar orang nak order Bali. Betul kan? Rupanya Bali ni kegemaran Nabi bang. Sekali-sekali kita makan lah. Bila orang kata apa hal Bali pula tiba-tiba ni, nak ikut apa yang Nabi suka makan, itu je. Nak follow apa yang Nabi suka makan. Ini saya contohkan makan je tak, bukan yang lain, banyak lagi. Contoh korma, bukan masakan korma. Buah tamar, bukan masakan korma. Nabi suka makan buah korma. Nah, tanya kepada kita ni, adakah kita suka makan buah korma? Ada orang suka makan, ada orang nak makan pun fikir dua kali. Jadi kita cuba inovasikan contohnya. Dan susu juga Nabi suka minum. Nabi tak mengarahkan suruh minum susu, Nabi suka minum. Beza tuan-tuan.
Maka kita nak ikut Nabi yang Nabi suka. Nah, kita inovasikan. Nak makan kurma begitu mungkin agak sukar. Betul kita inovasikan apa dia? Susu kurma. Ada orang tak boleh minum susu kosong-kosong, betul tak biasa nak minum susu kosong-kosong, kena campur yang lain, perasa yang lain, Milo ke Nescafe ke, betul Jadi Nabi suka kurma, Nabi suka susu. Nah, kita inovasikan kurma susu. Sedap kan? Bila kata sebab apa ni? Nabi suka minum air, Nabi suka makan buah ni. Buatin yang hari ni kita kalau kita nampak di kedai-kedai tu, dia dikeringkan buah tu kan. Kadang nak makan buah tin ni pun demam juga bang. Nak gigit dia tu, kalau yang jadi umur 60 gigit pun dah tercabut pun tak boleh makan buah tu. Keras. Ada orang kata nak dapat dia punya khasiat. Ini orang kata lah, nak membolehkan kita makan buah tin tu, malam tu kita rendam. Nanti besok pagi dia punya kemanisan tin tu, kita minum air dia, katanya dan Nabi suka bang. Ingat, yang Nabi suka ini semuanya baik belaka. Ingat, tak ada khilaf. Yang Nabi suka semuanya baik belaka. Minum air dia pagi-pagi tu sedap juga orang kata lah. Lemak berkrim. Lemak berkrim. Jadi yang buatin tu dia dah lembut. Dah lembut tu bolehlah kita telan dia. Bukan mudah tuan-tuan nak makan buatin ini. Kalau asal buah tu memang sedap. Jadi kita kat negara kita susah nak dapat buah umpama ini. Anggur Nabi suka makan. Anggur Nabi suka makan, sama ada kering ataupun basah. Ini makanan Nabi gemar. Madu, jangan bermadu dah. Jangan kau ngada-ngada nak bermadu-madu lagi, tak payah. Madu ni itulah yang ikut kelulut ke tak kelulut ke, apa namanya, yang penting namanya madu. Ikutlah cara macam mana kita makan pun, yang penting Nabi suka. Yang penting itu Nabi suka. Temikai, buah semangka. Ada orang tak suka makan buah semangka, ada orang suka makan buah semangka. Mungkin ramai suka, dan ada juga di kalangan kita yang tak suka makan buah temikai. Ikutlah temikai susu ke, warna hijau, warna kuning ke, warna merah ke. Saya pun tak berminat makan temikai, tapi kalau dijuskan saya makan. Jus temikai satu, apa hal jus temikai ni? Apa makanan yang Nabi suka, itu je bang. Nabi tak suruh, tapi saya suka Nabi yang Nabi minat. Temikai ini untuk makanan Nabi SAW. Susu kita sebut tadi, cendawan, makanan Nabi suka. Minyak zaitun, delima, cuka, labu. Saya labu pun tak pernah gemar juga. Tapi kalau buat sekodok labu, saya makan. Macam durian abang, saya durian saya tak minat sangat, tak berminat. Bukan tak makan, tak minat. Tapi kalau buat bubur durian, yang tu nombor satu saya suka. Ada jenis orang macam ni. Jadi kita cuba inovasikan makanan tadi supaya kita gemar. Bila kita gemar, apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi buat, kita nak ikut, mudah-mudahan ada kebaikan. Akhir sekali Nabi gemar apa tuan-tuan? Air kosong. Air kosong, air pun tak ada atas meja ni tau. Mana AJK? Kalau ada aku nak minum air, tak ada air, nak kata macam mana? Air tak ada, cawan tak ada. Air kosong ni Nabi suka minum bang. Nak tanya tuan-tuan, berapa banyak air kosong yang tuan-tuan minum sehari? Dan doktor berpesan kepada kita kan, kena banyak minum air. Satu hari berapa liter? Bang, satu hari berapa liter bang? Doktor kata suruh minum. Aku pun tak ingat. Aku minum biasanya ikut dan je lah. Nampak? Patut kita kena memperbanyakkan minum air kosong ni, sebab Nabi suka minum. Apabila Nabi kata suka minum tu, rupanya hari ini doktor kata kena banyak minum air. Berapa liter 8 liter 18 liter. Oh jangan bang, 18 liter baru ke depan. 18 gelas. 18 gelas. Satu hari doktor sarankan kepada kita minum 18 gelas sehari. Rupanya Nabi dah lama suruh lah bang. Bukan, Nabi dah minat, Nabi dah suka minuman air kosong ini. Nah, ada kebaikan kan? Jadi secara realitinya kita melihat betapa benarlah apa yang Nabi minat itu. Ada kebaikan, banyak kebaikan yang ada di sebalik itu. Jadi cukuplah tuan-tuan sekadar ini. Dalam ayat surah Al-Hujurat ayat kedua, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri saya kekuatan dan tuan-tuan untuk kita berusaha
apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala dalam hidup kita cuba buat. Mudah-mudahan kita akan diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله